Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safiyahani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah dia, sehinggalah perkataan dia an Abi Talhata qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a wa rafa'na an butunina an hajarin. Kalau rumah ada makan tak jadi lapar, berarti tidak ada makan di rumah dia dan dia lapar. Kita lapar tapi rumah penuh makanan saja nak suruh saing kita belanja. Tapi sahabat ni tak ada makanan dalam rumah dia, pergi mengadu kepada Rasulullah, saya lapar. Lapar ni pahallah nak makanan, itu tak ada makanan di rumah. Maka bukti dia lapar, katanya sahabat, maka kami mengangkat baju daripada perut kami dan kami tunjuk kepada Rasulullah ada batu. Orang Arab ni kalau dia lapar, dia akan ambil batu, maka dia ikat di perut dia. Ikat di perut dia, tujuan dia ikat batu di perut ni, pertama sejuk batu. Batu ni kaya sejuk. Apabila sejuk batu ni, kalau letak di perut dia tahan sikit angin tu. Ataupun sakit lapar tu dia akan rasa tahan sikit kerana sejuk batu tu. Kedua, perut kita apabila lapar, kalau duduk kembali lagu tu, dia akan masuk gas, masuk angin, maka sakit. Biasa kalau orang sakit perut, dia akan tekan perut dia. Apa? Kerana supaya dia nak suruh perut depan dengan perut belakang ni kepeh. Maknanya kurang ke ruang supaya masuk angin dan sakit perut. Maka kita akan tekan perut kalau kita sakit. Kenapa? Supaya perut ni rapat ke sebelah belakang. Maka Rasulullah ikat batu. Orang Arab tradisi dia ikat batu supaya tekan perut ni tak masuk angin, tak jadi gastrik tak. Maka katanya sahabat, bukti dia lapar, dia ikat dengan batu dah. Bukan kata lapar-lapar biasa ni sampai ikat batu. Kalau ikat, kalau bola lapar biasa, macam lapar poso lagu tu, tak ada masalah, sahabat tak ada ikat batu. Berarti lapar yang menyebabkan lapar sungguh ni, sampai peringkat terpaksa ikat dengan batu. Maka ikat batu, maka Rasulullah pun senyap. Rasulullah tak royak beritahu apa-apa, royak kata dia tak ada makanan. Maka Rasulullah apabila sahabat mengangkat baju, tunjuk seksa batu di perut dia, Rasulullah pula angkat baju dia dan di perut Rasulullah ada 2 butir batu. Rasulullah berat lagi lapar. Sahabat tunjuk dia sebutir batu baru letak. Rasulullah ni dah 2 butir dah batu letak. Kerana tahan lapar. Berarti Rasulullah ni susah. Susah Rasulullah ni. Susah sekalipun susah Rasulullah tak pernah bimbang dengan kesusahan dia. Kita nak jadi tasawuf, nak jadi sufi, suka susah, tetapi Rasulullah hidup suka dengan susah dia. Tetapi kita apabila susah sedih, apabila susah bimbang. Sahabat-sahabat dulu duduk dengan Rasulullah, Rasulullah sendiri tunjuk lagu mana susah yang menyuka. Hidup dengan cara-cara dia. Kita sama-sama orang susah lagu ni lah. Kita nak belajar cara Rasulullah ni tu. Orang lain ni kalau ajar hidup susah lagu tu, macam-macam lah. Saudara kita, keluarga kita, saing kita, teman kita, orang sekampung kita akan kata orang ni berat dah. Gila dah ni. Zuhud tahap ni, siapa perikat tak si makan ke apa dia. Siapa perikat bui harta kat orang ni. Gila dah ni. Tetapi zaman Rasulullah dengan sahabat lagu ni lah kehidupan.
Sebab itulah muncul ahli tasawuf ataupun orang tasawuf ataupun orang sufi. Kerana orang ni nak mengekalkan perangai dan cara hidup mujahadah Rasulullah. Apabila zaman semakin meningkat, Islam semakin tersebar jauh, maka orang yang sempat hidup dengan zaman Rasulullah semakin berkurang, sahabat semakin meninggal. Maka sahabat menurunkan perangai mujahadah dia kepada tabi'in. Tabi'in yang masih kuat berpegang. Maka apabila zaman semakin berkembang, orang yang mengekalkan sifat zuhud Rasulullah ni semakin sedikit, maka orang yang sedikit ni jadi nampak pelik di dalam agama Islam. Jadi dia kata ni sesek sufi ni. Asalnya semua orang Islam tu sufi belaka. Zaman Rasulullah sahabat tu sufi belaka. Hati bersih, belajar dengan Rasulullah, belajar zuhud, belajar gap. Tetapi apabila Islam semakin tersebar, Islam semakin menguasai kota-kota, orang semakin melihat kepada dunia, kemewahan Islam semakin mewah, maka zuhud ni semakin hilang. Maka muncullah golongan orang yang masih nak mengekalkan sifat zuhud, maka dipanggil macam-macam. Khusus sekali dipanggil ahli sufi dan ahli tasawuf. Sampai sekarang ada ahli-ahli sufi ni orang yang nak mujahadah, nak ikut perangai Rasulullah. Bukan dia nak jadi gila, bukan dia nak miskin sangat, bukan dia nak miskin, bukan tujuan dia nak miskin. Rasulullah bukan tujuan dia nak miskin. Miskin dan kaya ni bukan tujuan dalam hidup kita. Orang nak miskin, orang nak kaya, ikut dia, terpulang kepada dia. Tujuan kita adalah Allah Ta'ala dan redha dia. Bukan kata tujuan Rasulullah nak suruh miskin, nak suruh apa. Dah. Dia mau nak miskin, nak kaya. Cuma Rasulullah memilih kemiskinan. Maka apabila lagu ni, Islam sendiri pula. Orang kafir tak sekira ni. Orang Islam sendiri. Setengah orang Islam memandai serong kepada orang sufi. Orang yang bermujahadah, orang yang hidup dalam keadaan susah lagu ni seperti orang pondok. Cuba tengok orang pondok lagu mana. Tengoklah pondok-pondok dia. Dengan pondok buruknya, dengan kai serbai buruknya, dengan kai pelekat buruknya. Kitab pun, makan pun koda-koda lagu tu. Maka pondok ni masih mengekalkan lagi tradisi orang susah. Sebab itulah mana-mana pondok memang tradisi dia dah susah. Kerana apa? Kerana kita belajar pun terima macam tu dengan guru kita, maka kita akan buat kepada murid kita lagu tu juga. Bukan kita menolak kekayaan, tetapi apabila kemewahan masuk ke dalam orang bidang agama, kita takut kemewahan itu akan menarik dia daripada usaha dia nak belajar agama secara bersungguh-sungguh. Nabi pun pernah tegur sahabat, aku tidak bimbang miskin kepada kamu wahai sahabat, tapi aku bimbang dunia dibentangkan kepada kamu dan kamu akan ikut orang cari dunia juga sehingga kamu hancur binasa sebagaimana orang dulu binasa dengan dunia. Maka kita lagi-lagilah. Kalau ilmu agama ni tradisi dah ngaji susah. Kalau ilmu dunia kena ngaji mewah sebab dunia memang matlamat dia mewah. Maka kalau ngaji dunia ni susah, memang orang tak percaya kepada dunia. Oh, ngaji dunia tapi susah. Tapi kalau ngaji agama memang tradisi dia dah susah, tidak ada masalah. Itu tradisi pakaian dia dan kehidupan dia. Tu Rasulullah akak 2 butir batu dah. Rasulullah tahan lapar lebih lama daripada sahabat lagi. Satu batu ni misalnya kalau kita tak makan 3 hari, kita letak satu batu. Berarti Nabi ni 2 kali ganda dah lapar. Berarti Rasulullah pun susah lagi berbanding dengan sahabat. Rasulullah tak royak kata, Rasulullah tak marah kepada sahabat, Rasulullah tak pernah royak, mudah mengadu pada aku, ingatmu sore kau lapar, aku lapar juga. Tak, Rasulullah tak royak lagu tu. Ni perangai Rasulullah. Ya, orang mukmin yang sebenar adalah orang yang menyimpan kesusahan dia dengan Allah Ta'ala saja. Dia ada masalah, dia ngadu kepada Allah kerana dia yakin hanya Allah Ta'ala saja yang boleh mengubah hidup dia. Dia nak apa dia mencapai cita-cita dia. Orang mukmin dia tak ngadu dalam Facebook, dia tak ngadu dalam Instagram, dia tak ngadu dalam internet royak cerita dia begini lah apa tak. Semua hak sedih dia akan mengadu kepada Allah. Tetapi kegembiraan dia akan beritahu kepada manusia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau dia dapat nikmat, dia akan berkongsi beramai-ramai supaya orang melihat Islam ini indah, penuh dengan nikmat. Kesusahan dia sembunyikan di antara dia dengan Allah Ta'ala sahaja. Ni orang mukmin yang sebenar. Tapi kalau orang munafik, orang gapo,
Kalau tain gembira, tak pernah bersyukur ke Tuhan. Suka duk sorang. Tapi tain susah, suka iklan ke kesusahan dia. Suka royak beritahu dia ni susah, saya sedih, saya gani. Tain dia senang, tak bersyukur pada Allah, tak mari kepada Allah. Tak pernah puji orang, tak pernah berjumpa dengan orang. Tetapi apabila miskin sudah mari ketemu dengan orang ni. Jadi orang mukmin tu lagu lain cara. Maka apabila hidup lagu ni lah hidup yang paling afdal sekali. Nabi kata sebaik-baik generasi, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Yakni hak susah lagu ni duduk dengan Rasulullah. Zaman Rasulullah ni sahabat tak kaya. Adakah tidak berjaya perjuangan Nabi, dakwah Nabi kerana meninggalkan sahabat-sahabat yang miskin amat? Kerana kejayaan Islam bukan dinilai dengan harta. Tujuan kita di dalam hidup dan beragama adalah tujuan dapat redha Allah. Kehidupan kita sama ada nak kaya atau nak miskin suku pasar, tetapi kita sudah berjaya kerana zaman generasi sahabat ini generasi yang diredha oleh Allah Ta'ala radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dia redha dengan Allah, sahabat redha dengan Allah, Allah redha pula dengan mereka. Ini generasi paling afdal. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang mengikut sahabat yakni tabi'in, dan generasi yang mengikut selepas daripada sahabat tabi'in. Ni Rasulullah puji generasi dia. Kalau kita baca generasi sahabat ini, tu kehidupan. Ramai orang susah. Adakah apabila generasi terbaik, generasi mesti kena kaya belaka, generasi kena mewah belaka. Tetapi tak adalah generasi yang paling orang bersifat dengan sifat kemanusiaan sekali adalah zaman sahabat. Sahabat ni betul-betul manusia kita tengok. Dari sudut sifat ambil berat dengan orang, sifat sabar, sifat saling percaya, sifat saling menyayangi, saling lemah lembut di antara orang Islam, sangat tegas kepada orang kafir. Semua ciri-ciri yang disebut oleh Islam, yang diingin oleh Allah Ta'ala disebut dalam Al-Quran ada pada dada sahabat. Maka generasi sahabat betul-betul kita tengok hidup dalam manusia. Sehingga orang kafir kalau masuk dalam kota Madinah, nak kata sahabat ni dibuat oleh Rasulullah, ditarbiah oleh Rasulullah sampai peringkat lagu tu menjadi seafdal-afdal makhluk selepas daripada nabi-nabi, sahabat-sahabat. Apabila orang kafir masuk kepada kota Madinah, maka masuk tu orang Madinah akan tanya, awak ni saya tak pernah lihat di sini. Awak ni orang baru. Okey, silakan duduk, saya belanja makan. Awak boleh makan di sini selama 3 hari, saya jamu awak sebagai tetamu di kota Madinah. Allah, orang kafir dengar terkejut. Kerana apa? Ada satu cerita orang kafir ni ada 3 orang kafir. Nak tengok orang Islam ni setara mana agak baik, setara mana agak ekonomi dia, setara mana agak kejujuran dia, betul kau tidak kau lagu mana. Maka dihantar seorang orang kafir. Atas seorang tak klik. Atas ke Madinah tak klik. Maka 2 orang ni becek sudah kena bunuh dah sayang kita ni. Maka kita kena pergi sendiri dah, tak boleh harap dah, kita kena pergi sendiri. Maka gilah dia, pergi tengok Madinah ni lagu mana. Maka bila sampai di kota Madinah, makan free. Orang ajak ni, awak ni tetamu, saya tak pernah lihat awak, silakan makan free 3 hari. Saya jamu insya-Allah benda ni. Maka makanlah. Apabila makan gilah dia jalan tengok kedai-kedai. Apabila pergi masuk kedai dia tengok kenalah, kita kata tengok satu helai kain. Oh, dia kata comel kain ni, kalau saya beli buat klik kat orang rumah saya ni, comel kain ni. Maka tanya tu yang kedai ni, berapa kain ni? Dia kata kain tu harga kalau kita kat 10 riyal contohnya, 10 ringgit je. Lepas tu saya nak beli gini, dia kata. Tu yang kedai tu kata gini, saya boleh jual kepada awak kain ni dengan harga 10 ringgit. Tetapi kalau awak pergi kedai sebelah ada juga kain yang sama, mutu yang sama juga, harga pun sama juga, harga 10 ringgit juga. Jadi saya suruh awak pergi kedai sebelah lah, pergi beli di kedai sebelah. Katanya orang kafir tu saat ni, apa nak suruh saya beli kedai sebelah? Awak tak rasa rugi ke awak suruh orang pergi beli kedai orang lain? Katanya lelaki saat ni, orang Islam saat ni, dia kata saya daripada pagi tadi, saya tengok kedai dia tak ada orang masuk lagi. Saya dah ada orang masuk dah. Jadi saya nak suruh awak pergilah kedai, kesian ke dia. Dia buka nak cari rezeki yang halal. Maka terkejutlah orang kafir tu kata. Pertama dia terkejut makan peri dah. Kedua pergi, kedai pula, pergi suruh pergi beli kedai lain. Kita lah ni nak buka kedai Islam, syarikat Islam, saling duk berebut. Berebut apa? Berebut pelanggan.
Maka Islam tu akhlak di kedai kopi. Akhlak di kedai tu kita nampak lain dah. Kita menego bukan supaya orang kafir nak cari keuntungan. Kedai-kedai orang Islam tu kita tengok kedai supaya masjid dah. Suasana takwa ada, orang zuhud ada situ, orang alim, akhlak penuh. Sebab itulah setengah-setengah ibarat kita kata sukul mukminin khairum min musalla muslimin. Nah, Nabi kata kata-kata ulama kata pasar bagi orang mukmin lebih baik daripada masjid-masjid orang Islam. Tengok. Kalau orang mukmin kalau duduk kedai, nampak supo duduk dalam masjid. Tapi kalau orang tak molek duduk dalam masjid pun rasa supo pasar dah. Jadi apabila lagu tu, ni tengok orang Islam. Gi suruh beli kedai lain. Tengok. Adakah kita lah ni orang Islam hok duk berkejaran nak buat goni deh. Saling nak cari keuntungan supaya orang kafir juga. Berat lagu tu. Nabi tu ajar cari keuntungan lagu tu. Kita kerana sahabat-sahabat kita tengok kalau nego nak untung, patut dia lah kata tak usah negi belilah kedai orang lain. Saya orang Islam juga, saya buat apa? Nego kedai saya, beli kedai saya lah. Buat apa suruh beli kedai orang lain? Tengok orang mukmin. Suruh pergi beli kedai orang lain. Maka pergi belilah kedai kawan tu. Maka katanya orang kafir tu padalah orang hok mula-mula kita atas tu tak sebalik kepada kita. Lagu ni akhlak dia. Tengah duduk buat kabar-kabar orang bel. Dia tak tahu orang bel. Bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bel. Apabila bel semua orang bergegah. Pergi ke masjid. Maka dia tak tahu siapa dia. Maka kawan tu pun sempatlah tanya orang duduk tengah jalan tu. Dia kata nak pergi ke mana? Dia kata sekarang masuk waktu semaya dah. Maka pok ni kena semaya. Lepas tu awak tinggal macam ni kau kedai lagu ni. Bagi-bagi awak tak kena curi. Ada. Alhamdulillah kata Allah Ta'ala ada. Tuhan jaga kedai kami kata. Kami tinggal pergi semaya. Lepas ni kami buka pula. Tunggulah sebentar kata. Tak apalah awak bukan orang Islam tak apalah. Makanlah sini tak ada masalah apa. Maka terkejutlah kali ketiga orang kafir tengok, ya Allah, kedai tinggal barang mah, kedai gapo dia, kedai kain, kedai gapo, pergi tinggal semaya belaka. Lah ni kita tengok budaya orang Islam tu lagu mana. Ni kehidupan Rasulullah puji sangat zaman sahabat dia. Bukan kata puji Nabi kata. Sahabat-sahabat orang-orang kafir pun kalau baca bab cerita sahabat nescaya akan terkejut dengan sifat kemanusiaan dia. Ni baru betul-betul manusia. Kaya itu tak menunjukkan kemanusiaan. Kemanusiaan itu akhlak. Itulah jati diri. Diri sebenar seorang manusia yang bergelar Muslim. Lagu tu. Maka Nabi pun ayat lagu tu ajar kepada sahabat-sahabat dia. Bukan kata Islam melarang jadi kaya. Bukan Islam melarang buka syarikat besar-besar. Buka tak ada masalah apa. Tetapi biar ada beza kita dengan orang kafir. Matlamat dalam nego, matlamat dari cari harta, beza kita orang Islam. Kalau orang Islam kaya, bagus. Orang Islam miskin pun bagus. Kerana orang Islam, dia jadilah gapo dia. Dia jadi orang kaya pun dia akan jadi bagus. Orang yang jadi miskin pun dia jadi bagus. Tetapi kekayaan itu bukan adalah tali ukur untuk menunjukkan kejayaan satu bangsa. Kemajuan juga tak menunjukkan kejayaan kepada satu bangsa. Macam mana kita nak fikir? Sahabat-sahabat dulu dari sudut ketenteraan sangat lemah. Kita tengok. Tetapi dapat menguasai Rom dan Parsi. Dapat mengalahkan tentera yang hebat-hebat. Sahabat-sahabat dulu alat peperangan agak. Bukan alat peperangan, tentera pun tak boleh nak lawan dah. 300 lawan 1000. Ada setengah perang tu. Tentera orang Islam 70,000, tentera orang kafir 300,000. Seorang perang dengan 70 orang. Tak tahu lagu mana perang. Tapi benar juga orang Islam. Sebab apa? Kerana kemanusiaan. Nilai akhlak dan tasawuf moral yang ia amalkan. An Abi Hurairah qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. Fa atahu Abu Bakrin. Faqala ma jaa bika ya Aba Bakrin faqala kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzuru fi wajhi at-taslim alaihi falam yalbasu an jaa Umar faqala an ma jaa bika ya Umar qala al-ju' ya Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam wa ana qad wajadtu ba'da zalika fantalaku ila manzili Abi Haisam
bin Tayhan al-Ansari wa kana rajulan katsiran nakhli wasya wa lam yakun lahu khadam falam yajidu faqalu li imraatihi aina sahibuka faqala intalaqa yasta'zibu lana al-ma' falam yalbasu an ja'a Abu Haisam bi kirbatin yaz'amuha fawada'aha summa ja'a yaltazimu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yufaddi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata ia, Rasulullah pernah keluar pada satu waktu yang orang lain tidak pernah keluar. Ada riwayat kata waktu ni tengah hari. Biasa orang Arab ni tak keluar tengah hari kerana waktu panah. Panah ni biasa orang Arab rumah dia 2 tingkat bawah tanah dengan atas tanah. Bawah tanah ni dia akan duduk ketika musim panah, maka tidak terasa panas sangat. Dia duduk nusuk dalam tanah tu. Nah. Maka dia tidak keluar. Kalau duduk luar rasa panas sangat. Maka jarang orang keluar waktu tengah hari. Ada riwayat kata waktu malam Rasulullah keluar ni. Nah, tapi ada riwayat banyak cerita kadang-kadang Rasulullah keluar, kadang-kadang cerita sama tapi dua situasi, dua suasana. Ada waktu malam, ada waktu siang. Maka apabila Rasulullah, maka dia tak jumpa seorang pun. Dah keluar pada waktu orang tak keluar, maka Rasulullah tubik pada satu hari itu tak ada jumpa siapa-siapa dia. Tiba-tiba jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Tengok Sayyidina Abu Bakar ni. Tak tahulah dia insting sungguh. Ada gerak hati dia dengan Rasulullah. Tak tahulah. Kalau Rasulullah ada, jadi ada selalu dia. Maka marilah Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan waktu tu tak ada orang pada waktu tu. Maka Rasulullah kata, ya Abu Bakrin, mari buat apa dia masa ni tak ada orang ni. Tak ada orang ni. Tiba-tiba mu keluar ni pada waktu ni, contohnya tengah hari lah kisah ni. Waktu masa ni tak ada orang jumpa ni. Maka Abu Bakrin pun rasa, ya Rasulullah, saya keluar ni nak temu denganmu lah ya Rasulullah. Nak tengok mukamu ya Rasulullah. Dan nak beri salam kepadamu. Ni Sayyidina Abu Bakar ni tak ada lah. Orang yang gapo-gapo dia paling pemalu dengan Rasulullah. Hajat dia sebenarnya senyap. Dia tak beritahu gapo-gapo sebenarnya. Dia kata, hamba mari nak temu matamu lah ya Rasulullah. Nak mari tengokmu. Maka sunat bagi kita dalam hadis ni royak. Kata sunat kita tengok orang-orang soleh. Tengok muka, tengok gapo dia. Beri salam. Tu saja. Semata-mata lagu tu. Sayyidina Abu Bakar kata tu hajat saja. Dengar duduk sebentar tu, mari pula Sayyidina Umar. Maka Rasulullah pun tanya, ya Umar, masa ni mu tubik ni ada gapo dia ni? Tak ada orang tubik masa ni. Maka Sayyidina Umar jawab direct lalu. Ni Sayyidina Umar orang jujur sungguh. Hati dia serupa dengan hak dalam hati dia, hak luar dia serupa dengan hak dalam. Dia luar zuhud, dalam pun hati zuhud sungguh. Maka Sayyidina Umar ni dia straight direct. Dia kata, lapar ya Rasulullah. Saya lapar ya Rasulullah. Koyak direct kepada Rasulullah. Sebenarnya Sayyidina Abu Bakar ni lapar juga sebenarnya. Tetapi dia malu nak kecek benda-benda lagu tu dengan Rasulullah. Maka dia kecek kata, mu nak mari tengok matamu lah ya Rasulullah. Kecek halu. Maka Rasulullah pun kata, sesungguhnya aku lapar juga ni. Aku sendiri pun rasa lapar. Maka tersenyumlah belaka. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun rasa. Rasulullah lapar juga. Rupanya hamba lapar, Rasulullah lapar. Mari temu dengan Rasulullah. Sedangkan kita tahu Sayyidina Umar ni kerja juga, jual kedai kain. Sayyidina Abu Bakar pun jual kedai kain. Tetapi suasana dia orang miskin juga. Tanya-tanya waktu tak ada makannya juga. Maka katanya Rasulullah, mari kita pergi ke rumah nama Abi Haisam bin Tayhan al-Ansari. Abi Haisam at-Tayham al-Ansari. Dia ni dulu orang Daban ni. Apabila masuk Islam, masya-Allah taat sungguh kepada Nabi. Dia adalah seorang lelaki yang banyak pohon tamar dan kambing. Ni dia orang kaya, memiliki banyak kebun tamar dan banyak ekor kambing. Dan dia tidak ada khadam. Khadam ini pekerja. Dia kebun tamar luas, kambing bama, tapi dia buat kerja sendiri, tak ada pekerja. Maka apabila Rasulullah pergi ke rumah, falam yajidu, Rasulullah tak jumpa dengan Abi Haisam. Maka berkatalah Rasulullah, sahabat-sahabat dia bagi isteri Abu Haisam. Tanya bini dia. Bini dia adalah Abu Haisam ni tak ada. Tanya ke apa dia? Di manakah suamimu? Rasulullah dan sahabat-sahabat tanya kepada isteri Abu Haisam, di mana suami kamu? Jadi dalam ayat Quran ni kita ambil hukumnya, boleh kita kecek dengan bini orang, boleh.
Selagi mana tidak menimbulkan fitnah. Selagi mana tidak menimbulkan fitnah. Dan orang hok mari tertuduh tak. Maka hukum dia harus kita kecek untuk nak tanya. Pergi ke mana? Suami gini. Bukan kata nak gelenyar, nak gapo dia tanya. Maka ada dalam syarah hadis ni, sahabat Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah Abu Haisam. Maka boleh kalau kita izin, bagi isteri izin kepada orang lelaki untuk masuk ke rumah sedangkan suami dia tak ada dalam rumah, boleh. Jika kita rasa sengkau suami kita tak akan marah kalau orang lelaki ni duduk dalam rumah. Maka boleh. Misalnya ayah kita nak mari ke, kita kata masuklah ayah. Tok lelaki mu tak ada, tak apa ayah kata cakap abang kita marah. Lagu tu. Maka berkatalah isteri dia, isteri Abi Haisam kata, apabila Rasulullah dan sahabat bertanya gimana dia? Katanya dia pergi untuk menyejukkan air bagi kami. Yasta'zib ni maknanya mengenakkan air. Dia di Madinah ni biasa air ni tak tahulah. Air tu yang masing sikit, payah, bergarai sikit. Maka biasanya orang Arab ni dia ambil air, dia kupu. Bila kupu air tu jadi mendak ke mana, air tu jadi sedap. Jadi tidaklah rasa payah sangat, rasa masing sangat. Dalam ni nak ajar, kata sahabat-sahabat dulu buat juga benda-benda yang kalau kita nafsu ni, benda-benda minum air sedap ke, maka hukum dia harus. Dalam hadis ni ada sebut Rasulullah tak tegur sahabat buat air tu jadi sedap. Patut kita kata minum air dengan masing-masing lagu tu lah minumnya. Tak. Maka minum air nak jadi tawar, jadi rasa sedap ni sahabat Rasulullah tak tegur. Ni rasa kata boleh minum. Berenak-enak dengan makanan kau, hukum dia harus hukum dia. Sekalipun benda itu tak berapa disukai, tetapi hukum dia tidak sampai peringkat berdosa. Maka tunggu sebentar saja, tiba-tiba datanglah Abu Haisam bikir batin yaz'amuha. Bikir batin girbah. Maknanya Abu Haisam bawa girbah, maknanya air lah. Air yang bubuh dalam girbah. Girbah ni maknanya kulit kambing diisi dengan air. Maka dia pun letaklah kambing tu, maka kita temu dengan Rasulullah, yaltazimun Nabi. Maka dia kita temu Nabi, dia letak air, dia mari daripada tempat ambil air tu, maka dia letak girbah dia, maka pergi jumpa dengan Rasulullah, maka dia peluk Rasulullah. Tapi orang Arab dia tak bersalah. Dia peluk. Yaltazimu ni maknanya kita rapat ke dada dia dengan dada kita. Tu. Maka ya ta'anaka ni letak ni. Ni tekuk ni. Unuk ni panggil. Maka belaga tekuk. Belaga tekuk ni. Maka orang Arab lagu tu cara salah dia. Betul-betul salah sungguh. Peluk. Ambil berkat. Maka hukum dia harus mengambil berkat dengan orang soleh. Maka perbuatan sahabat pergi peluk Rasulullah. Unuk. Wa yufaddih, dan dia memfidakkan. Fidak ni kecek lagu ni. Aku tebus ibu ayahku untukmu ya Rasulullah. Maknanya hamba rela tebus ayah saya untuk dapatmu ya Rasulullah. Ni kata-kata orang Arab nak memuliakan orang yang ia puji. Saat ni nak kata orang yang ia puji ni tak ada lah. Paling tinggi sekali di sisi hati dia, sehingga dia rasa dia nak tebus diri saya ataupun mu ayah saya rela tebus untuk dapatmu ya Rasulullah. Ni cara orang Arab kecek. Bi abi wa ummi. Wa yufdih bi abi wa ummi. Maka saya fidakkan. Saya tebus ibu dan ayah saya untuk dapatmu ya Rasulullah. Ni summa intalaqa wallahu a'lam. Hadis ni panjang sikit yang kecek bab kehidupan Rasulullah. Banyak benda kita boleh belajar daripada hadis ni. Adik sepupu ni tak boleh lah. Hukum dia batal ambil air semaya. Sekalipun mak kita pera adik sepupu kita tu lah. Adik sepupu maknanya dia lebih muda pada kita. Sepupu kita tu mak ayah kita pera, dia tak nyusu, maka tak panggil anak susu lah. Adik-beradik susu pun tak, maka tetap hukum sepupu, hukum dia tidak boleh. Batal air semaya. Boleh kodok gati puasa berserta niat untuk arwah? Tak boleh. Gati tak boleh, kena suku-suku, tak boleh capur. Saya mengidap ke? Fibroid. Sis. Maknanya ketumbuhan macam kanser lah, permulaan kanser, sis. Betul kau tak boleh makan daging? Hamba tak tahu. Fibroid dan sis ni dia panggil sel kita ni berkembang
ia jadi pening. Sel hok mati duduk kerah lagu tu lagi, sel hok hidup duk tambah semacam. Ya patut dia mati itu mati dah, patut dia hidup ni hidup semacam hidup hok tu hok baru tambah dia jadi kembang, jadi macam ketumbuh hesis gapo fibroid. Tak tahu penyebab dia daging hamba tak tahu kau. Hukum sedawa dalam semaya tak batal. Sedawa dalam semaya hukumnya tak batal. Penting kita kawal dah tak hukumnya tak batal Nak taklid mazhab lain macam mana? Kena belajar lagu mana mazhab tu lah. Taklid bab gapo dia kena belajar bab tu lah supaya sah ibadat kita Perempuan pakai baju Melayu dan buat live dalam FB promote baju Melayu gini. Masalah hukum perempuan pakai baju Melayu dulu tanpa promote di TV dulu. Tengok dia pakai tu dengan sebab gapo. Kalau dia nak pakai macam tomboy lah ni, nak tasyabuh dengan lelaki, hukum dia haram kerana Nabi laknat lelaki meniru perempuan, perempuan meniru lelaki. Dari sudut pakaian pun tak boleh. Tapi kalau saja-saja dia nak macam nak gurau lah, ngadik-beradik dia pakai baju orang jatuh. Hak tu tak dosa lagi. Dia kalau kita ni pakai betul-betul, pakai nak macam kalau orang jatuh tu pakai baju itino, betul-betul pakai. Tapi kalau nak buat gurau, budak-budak gurau adik-beradik kau pakai baju itino tu, nanti tak jadi haram lagi. Tapi di promote di TV pula, promote di FB kau gapo dia, kalau menyebabkan menunjuk tubuh anggota dia kau gapo dia yang tidak sopan jadi haram lah. Gitu saja. Jadi pakai baju Melayu tu lain, promote di gitu pun hukum lain dah Boleh kau dak pakai telekung berbunga niat nak memeriahkan suasana ibadat, tak apalah untuk nak jadi semangat untuk kita semaya, tak apa, tak ada masalah apa. Jangan siapa perikat mengganggu ibadat orang lain, nak letak pasu bunga atas kepala kau. Letak gapo dah lapu lilak kau belik dengan muka kau gapo tak boleh lah, kena karet selok. Hukum nak ikut mazhab, nak ikut Quran hadis. Ni perkataan ini kena tipu dia orang. Perkataan ni tak masuk akal langsung ni dah. Perkataan hukum tak usah ikut mazhab, nak ikut Al-Quran dan hadis ni, semua ni perkataan ni tak masuk akal. Kita nak ikut Quran. Kita dapat Quran direct dengan Allah Taala atau Nabi Muhammad kau apa dia? Kita kata saya tak dapat Quran direct, saya dapat melalui ulama juga. Ikut ulama juga. Awak kata nak ikut Quran, pakai Quran lah je. Tak usah ikutlah kata-kata ulama meriwayatkan. Takut dia nipu kau gapo. Hadis mari daripada ulama juga. Berarti kita terpaksa ikut orang juga sebenarnya. Lepas tu apabila kita kata saya tak usah ikut mazhab, saya nak ikut Quran hadis. Berarti kita seolah-olah menuduh mazhab ini tidak ikut Quran dan hadis. Sebab saya tak usah ikut mazhab, saya nak ikut Quran hadis. Berarti Quran hadis lain, mazhab lain. Siapa dia kata pahal lagu tu? Mazhab ni gapo? Agama Hindu kau gapo dia? Pak mazhab ni, agama Hindu ikut kitab Veda kau, Ramayana, kitab kau, Injil, kau kitab kau dia. Kau ikut Quran hadis. Kalau dah ulama tu ikut Quran hadis, ikut Quran hadis. Maka kalau orang kata tak usah ikut mazhab, nak ikut Quran, berarti dia pisah ke Quran hadis lain, mazhab ni lain. Berarti orang ni sesat dah. Pertama, jawapan pertama dia tak boleh ikut dah sebab dia terima daripada ulama. Kedua, seperti dia tuduh mazhab ni ikut lain, Quran hadis ikut lain. Pas kalau dia ikut Quran hadis, sama kau dak fahami betul, kau dak fahami yang dia faham daripada Quran hadis dengan imam-imam mazhab wa aling-aling. Dia ni baca nahu tak terbalik dah. Kitab tak ada habis lagi. Topoh 10 jilid habis baca, tak habis lagi. Riyadhus Shalihin 1800 lebih hadis. Apa? Tak apa pun khabar-khabar nak ikut Quran dan hadis. Ulama orang alim berarti faham dia yang dia faham daripada Quran hadis akan lebih salah tu lebih banyak berbanding imam-imam mazhab mengikut Quran dan hadis kerana dia orang alim. Sebab tu kalau imam-imam mujtahid berijtihad maka boleh pahala. Kalau salah dapat pahala. Kalau betul dapat 2 pahala. Tapi kalau kita bukan imam mujtahid, orang jahil ni nak ijtihad pakai Quran dan hadis, maka ijtihad kita tu haram berdosa awal-awal. Kalau salah betul dah berdosa dah. Kalau betul pun salah tu banyak lagi daripada betul. Hukum wanita mengajar tak ada masalah apa. Mengajar ikut dia lah nak mengajar, tetapi sesuai dengan keadaan dia, tidak menimbulkan fitnah. Kelalulah dia mengajar Al-Quran kau gapo dia contohnya lah. Orang Tino comel dah pula, gapo dia ustazah dah pula dah. Pakai pula bedok apa cuma lecu comel-comel.
pakai baju pula jubah dah tapi ketat apa semua. Gaya menenggoda, ngajar tanwin lah, ngajar tajwid lah, ngajar imalah lah, ngajar ismam lah, mucu mulut, jelai lidah-lidah lagu tu. Tok laki duk tengok, orang jatuh duk tengok, bukan duk keliu lah jadinya. Kerana Al-Quran ni kadang-kadang kena buat gini, kena gapo. Maka kalau itina ngajar sama itina molek lah. Tapi kalau mengajar orang lelaki, ngajar secara umum, kita nampak tak berapa comel sikit. Lah kau gapo dia molek wanita ni mengajar wanita. Ngajar lelaki tak salah. Bukan kita kata lepas tu wanita tak boleh ngajar. Tak boleh ngajar tapi sesuai dengan keadaan dia. Dia nak ngajar ramai-ramai boleh tepat dia lah sesuai tak lagu tu. Nama kata mengongkong wanita pula. Bukan mengongkong wanita. Kalau salah cara mengajar kita kena tegur lah. Jangan buat tak dengar lah. Kita nak cari kebenaran, nak cari kebaikan. Nak buat sifat malah kena rajin lah. Biasa ya nak buat malah ni kena rajin. Lagu tu. Malah ke apa dia? Malah semaya. Kita semaya. Malah baca Quran. Kita baca Quran. Lama-lama dia akan jadi rajin. Tengok. Kita sebut dah ingat kelebihan Allah Ta'ala janji nak buat ibadat tu kalau suruh malah. Ikat batu dia perlu ada jenis-jenis batu juga kau tak tahulah hamba tu. Orang puas tak puasa kena gati, orang semaya tak payah gati dah. Semaya tak payah gati, kalau semaya kena gati nyanyolah 5 hari 5 kali sehari tu. Pas duk acu nak habis gati pula. Pura kena tinggal Quran, kena tinggal pula semaya. Puasa ni tak apa sebab dia masa tu banyak. Setahun ada 12 bulan, sebulan ya tak boleh puasa, 15 hari misalnya. Boleh gati dalam 11 bulan tu banyak masa. Boleh kau berdahan dalam semaya? Tak boleh berdahan dalam semaya. Tanah nu. Batal semaya hukum dia. Jadi kalau tak imam berdahan dalam semaya. Tak imam kan nak suruh sedap. Bismillah. Kalau berdahan ni tengok. Kalau berdahan untuk baca ayat wajib, boleh hukum dia. Tapi berdahan untuk baca ayat sunat, baca ayat surah ke apa, hukum dia batal sembahyang. Tapi kalau kita tengok tak imam berdahan. Tengah nak baca kuliah ke apa dah. Maka kita tanggung kata imam tu terlupa. Kalau tu imam terlupa, hukumnya tak batal lah dia, sebab dia terlupa. Tapi kalau dia sengaja tak boleh lah batal semaya dia. Kalau ruh tempat mahabbah, tengok semula lawan dia hambanya. Kita hamba royak dah kata. Hati itu tempat makrifat. Hati itu tempat berkenalan dengan Allah. Batin, ingat tubuh kita ni dia ada batin dia, dalamnya dia. Okey, ni yang tubuh zahir. Tubuh zahir hamba ni ada benda dalamnya hamba. Sama ada benda dalamnya tu dia duduk dalam, kau penting dia dalamnya panggil. Benda batin hamba ni, batin pada jasad ni dipanggil hati. Hati ini batin kepada jasad. Pas lagu mana? Batin kepada jasad, inilah tepat nak kenal Tuhan, guna benda ni. Bukan benda zahir ni, bukan jasad kita guna ni untuk kenal Tuhan, guna hati. Hati ni dia ada batin dia. Hati ni dia ada batin pada hati ni pula. Dipanggil apa? Dipanggil ruh. Batin kepada hati ni dipanggil ruh. Ruh ni tempat saya baru timbul di situ. Timbul di ruh baru boleh menyayangi. Mahabbah, maka mahabbah ni dia di ruh dah. Batin kepada ruh ini dipanggil sir. Si ini pula tempat musyahadah, tempat tengok, nampak jelas dah. Tempat tengok Tuhan. Istilah kita panggil tengok musyahadah ni tengok Tuhan. Tengok ni tak syarat benda tu berubah. Misalnya contoh nak kata, tengok Tuhan. Lagu mana tengok Tuhan? Misalnya seorang ni gambar nak contoh mudah. Seorang tu teringat kok jenak. Minat kok jenak. Tiba-tiba dia lalu ke umur jenak, dia tengok selipar jenak. Orang lain kata, selipar jenak tu. Dia pun tengok selipar jenak. Nampak jenak. Hamba nampak jenak. Tak nampak selipar, hamba nampak jenak. Bukan kata selipar tu jadi jenak. Selipar tu selipar lah. Tetapi dia nampak jenak. Mana awak nampak jenak? Saya nampak selipar. Dah hati duk teringat ke jenak. Gusuk sekali selipar pun nampak supaya jenak. Bukan muka jenak supaya selipar. Tetapi nak kata dia tu. Maka sir itu batin kepada batin kepada apa? Ruh. Batin kepada ruh. Pas cara zikir dia, zikir hati la ilaha illallah. Ni cara nak bersihkan hati dengan banyak ke sebut la ilaha illallah. Nak bersihkan ruh,
banyak ke sebut Allah, 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 Allah. Banyak nak bersih ke sir nak bersih ke selak. Nah, biar musyahadah molek, okey kena sebut hu. Huwa maknanya dia. Nah, hu. Nah. Jadi ambil ijazah lah. Satu amalan dipanggil Tariqah Idrusiyah. Tariqah Idrusiyah. Baca lepas pada semaya 12 kali la ilaha illallah. Allah Allah 12 kali. Hu 12 kali. Lepas. Mudah-mudahan bersih hati, roh dan sir kita. Sebelum daripada tu afdalnya amal ke sebelum daripada amal lepas pada semaya 12 kali, baca 12,000 kali la ilaha illallah, habis 12,000 kali la ilaha illallah, baca Allah Allah pula 12,000, lepas tu baca hu pula 12,000. Lepas tu baru startnya. Ambil ijazah lah Tariqah Idrusiyah tu. Boleh tak pakai gelar niat untuk niat nak wear sihir? Boleh tak pakai gelar kokak kau nak? Boleh, tak ada masalah apa. Sebagai perubatan. Tak ada masalah. Boleh tak beri zakat kepada orang bukan Islam? Tak boleh. Orang yang terima Islam semua Islam belaka. Orang yang terima zakat semua Islam belaka. Buat perkara makruh dalam solat boleh meluputkan fadilat jemaah kau? Ya, kebanyakannya lagu tu lah. Ada juga tak itu pun. Tetapi kebanyakan buat benda-benda makruh ketika berjemaah akan meluputkan fadilat berjemaah. Di Malaysia ni mazhab apa? Adakah boleh campur? Nyanyi kawan ni tak tahu mazhab Malaysia. Malaysia ni secara resminya mazhab adalah mazhab Syafi'inya. Secara di Kelantan ke di mana biasanya mazhab Syafi'i lah. Boleh kata mazhab Syafi'i. Nak capur mazhab tak boleh lah, jadi pening lah. Entah capur lah kata air sirat dengan minyak petrol. Jadi rasa lagu mana? Sama-sama merah dah tapi mabuk lah sikitnya. Dia capur-capur mazhab ni tak boleh lah. Sebab mazhab ni kata amalan mazhab ni tak sah menurut mazhab dia. Maka kalau kita capur habis jadi tak sah, bertambah pening lah. Mazhab ni berkata tak sah, capur separuh. Menurut mazhab saya ibadat awak separuh tu sah dah. Tapi sah lagi tak sah lagi. Pergi jumpa ni pun lagu tu lagi sekali kita amalan kita jadi tak sah belaka. Mana lebih afdal bagi juzuk khatam rumuh ataupun baca ramai-ramai sekaligus? Baca ramai-ramai lah supaya majlis khatam 30 juzuk tu dalam satu majlis. Itu lebih afdalnya lah. Kerana khulafa ar-rasyidin 4 jarang meriwayatkan hadis. Kita sebut dah perangai sahabat ni dalam meriwayatkan hadis banyak jenis. Ada suka meriwayatkan hadis, ada tak suka meriwayatkan hadis. Antara sahabat tak suka meriwayatkan hadis, sahabat 4 ni lah khulafa ar-rasyidin tak suka meriwayatkan hadis. Jadi hadis dia tak banyak. Gitu. Boleh kau tak sedekah duit tapi niat zakat terah? Tak boleh lah. Lain-lain belaka tu. Sedekah tu sunat, zakat terah tu wajib lah. Kena zakat terah dululah, tak boleh lah sekali lalu. Setara mana hukum munafik? Munafik ni terbahagi kepada dua. Pertama munafik i'tiqad, kedua munafik urfi. Munafik i'tiqad ni iaitu orang tu kafir dengan Allah Taala tetapi di luar wala Islam. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul zaman Nabi, dia tu tak benci kepada Nabi, jadi kafir lah dia nya. Tetapi di luarnya wala baik dengan Islam, semaya belakang Nabi. Maka ni munafik ni kekal dalam neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik duduk di patak neraka, di ujung di bawah dekat dengan bahaya api neraka tu dah. Manakala munafik urfi pula, munafik dari sudut pandangan orang saja. Seperti hadis Nabi kata ayatul munafik salasah, tanda orang munafik 3, kecek menipu, janji mungkir, apabila balah melampau-lampau. Maka ni bukan dia orang munafik tapi ciri-ciri orang munafik ada pada dia. Gitu saja. Ni tak kekal dalam neraka ni. Kalau dosa pun dia akan masuk dalam syurga juga. Hukum sebaris jemaah, family, anak, adik beradik, hukum dia sah, tak ada masalah apa. Sembahyang itu sah tetapi tidak dapat fadilat saf. Fadilat saf tu.
Ya fadilat sah ni lelaki bab lain, jantina bab lain. Tapi kalau kita adik-beradik setuh tu atas semaya dengan kakak kita semaya direct ni rapat mesra sangat. Hukum dia sah, tak ada masalah apa, haram pun tidak sebab adik-beradik. Cuma tidak dapat fadilat sah. Nah. Kelebihan amalan surah Al-Mulk tabaraka, tiap-tiap amalan selamat daripada siksa kubur. Andai dua orang lelaki yang baik agama memilih seorang perempuan, lagu mana? Buat istikharah kalau dua-dua baik. Ingat istikharah ni kena pilihan yang kedua-dua baik. Kalau pilihan tu hak mari dua-dua jahat, zina seorang, judi seorang, tak usah buat istikharah makhluk Tuhan. Nak pilih lagi benda jahat. Ataupun benda baik seorang, jahat seorang. Orang ni ngaji pondok, hak ni engineer tapi engineer rasuah nipu orang apa semua, piti semua haram berlaku, kereta apa haram apa semua. Hak ni jual ais kering tapi halal. Tengah panah jual ais kering bagi halal, amal kewajib kena pilih hak agama banding hak jahat. Tapi kalau sama-sama baik, barulah cari hak paling baik di antara hak baik tu. Baru boleh istikharah. Kelebihan pakai ridak dan serban. Ni sunnah Nabi berlaku. Nabi pakai ridak, Nabi pakai serban. Tetapi serban ni ada riwayat kelebihan. Hamba sebut dah dulu kelebihan pakai serban 70 kali. Manakala kelebihan pakai ridak ni tidak ada. Hamba tak tahu, hamba tak jumpa lagi kelebihan siapa dia pakai ridak ke apa. Tetapi benda ni sunnah Nabi tentu dapat pahala. Dia ridak dan serban ni perhiasan bagi seorang lelaki. Maka apabila dia nak semaya, sunat dia pakai serban dan pakai ridak kerana Nabi kata, ayat Quran berkata, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Hendaklah kamu mengambil perhiasan kamu ketika mana setiap kali kamu nak semaya. Maka serban dan ridak masuk dalam perhiasan. Ada kata malaikat dia berada di ekor serban. Tak tahu hamba ni. Hukum lipat lengan baju dalam solat, apa hukum dia? Makruh. Lipat lengan baju, lipat lengan kaki seluar, lipat daba ni. Ada ulama kata lipat daba ni. Daba ni makruh berlaku. Rambut kita sumbat dalam piyuh, kita lipat lagu tu. Hukum dia makruh berlaku tu. Amalan untuk sampai ke kota Taring, sebut ya Taring wa ahlaha, ya Taring wa ahlaha, ya Taring wa ahlaha 100 kali sehari. Tengah maya tahajud, tiba-tiba azan subuh. Batal qada semaya, tidak batal sembahyang tu teruskanlah, habislah, perhabislah. Semaya tu tak batal dengan keluar waktu. Cuma sembahyang tu macam jadi qada lah. Dah hingga keluar daripada waktu jadi macam qada lah gitu. Doa yang boleh mengubah takdir bab akidah. Ya, doa boleh mengubah takdir. Takdir ni maknanya takdir yang tertulis di Lauh Mahfuz. Boleh berubah. Ada kata di ilmu Tuhan tidak berubah dah, cuma berubah di takdir di Lauh Mahfuz, yakni Tuhan tulis takdir di Lauh Mahfuz boleh berubah dengan sebab doa. Siapa Ibnu Abbas, sahabatlah Abdullah Ibnu Abbas nama dia. Cerita dia panjanglah siapa dia Ibnu Abbas ni . Tak faham ni. 4 sifat hakiki dari 10 sifat dalam huruf basmalah. Apa dia tahu? Amo tak faham tu. Bolehkah kita pula ke barang yang kita curi dengan banyak kes sedekah? Gini, kalau kita boleh hata-hata, tu benar cara taubatnya lagu tu sebenarnya. Kita suruh ke barang yang kita curi tu. Molek lagu tu lah, hak tu selesai masalah. Tapi kalau kita jadi segan ke mana, ataupun kalau kita pergi suruh jadi kau bertambah, jadi masalah kau apa dia, kita taubat slow-slow dan kita buat ibadat banyak. Mudah-mudahan kalau akhirat dia minta, kita cadar dah pahala ni untuk diri dia dah. Cadar dah, nak kena minta pahala kita cadar dah untuk dia. Hukum tengok patung berhala atau melawat kuih dan sebagainya, boleh ke tak? Tengok patung berhala, kita bukan nak sembah dia. Semata-mata tengok, katanya ulama makruh sahaja. Sebab tu kita jangan pergi tempat-tempat orang buat maksiat. Hukum dia ar-ridha bil kufri kufru, ar-ridha bi maksiatin maksiatun. Redha, suka dengan orang melakukan maksiat depan kita. Kita tengok, kita tak buat, maka hukum dia seolah kita buat maksiat tu. Sebab tu ulama tak apa suka pergi tempat maksiat, kerana dia akan tegur. Apabila nak tegur payah. Orang ramai, bagus sekali dia tengok saja, maka tengok maksiat jadi boleh pahala, boleh dosa maksiat. Begitu juga kita tengok orang kufur, orang duk semua tak hukum ke apa, kita patut tegur, kita tak boleh nak tegur.
maka jangan pergi tempat lagu tu. Redha dengan kekufuran seorang tu jadi kufur. Di antara masalah lah ni, kesilap fahaman orang Islam lah ni, ya redha orang Yahudi, pandai muka mu Yahudi masuk neraka lah mu. Kita redha dia tu kafir dengan Tuhan. Ar-ridha bil kufri kufru. Jadi kafir kita tu. Kita redha dengan Kristian, pandai Kristian. Jangan kata lagu tu. Kita redha ke dia jadi tu. Redha jadi kufur. Jangan sekali-kali dari hati kita redha orang kafir tu kafir dengan Allah Taala. Doa, tapi kita kena doa hidayah kepada dia supaya dia masuk Islam dari hati kita biar doa hidayah. Tapi jangan sekali redha dia duk semua. Ni kita redha pula padai muka kafir sangat padai dia. Nak kafir sangat. Dia redha lah tu. Padai muka Yahudi. Ulama kata haram tempat-tempat kalau ada benda patung kau gapo dia ada ulama kata haram. Sama kau maksud merisik dan bertunai. Merisik ni tanya khabar dulu, bertunai gi tanya. Gi masuk tanya, saya nak nikah dengan awak. Kalau dia jawab saya sanggup, maka tunai dah lah. Tapi tak akad nikah lagi. Cuma dia sanggup nak jadi isteri kita dah. Sanggup tu maksud bertunai. Merisik ni baru tanya khabar. Anak mocik ni duk saja. Kalau ni kau ada orang kena dah dia. Duk saja. Mocik pun duk saja. Selok lah gitu. Pakai lagi selalu bunyi mocik duk saja. Ubaidillah bin Jahsy ada kata dia murtad, ada yang menafiki. Apakah pandangnya? Gini. Masalah ada ulama kata dia jadi murtad, ada kata dia tidak jadi murtad. Ginilah kalau kita tak pasti, no comment. Kata saya tak tahu cerita ni. Takut-takut dia tak murtad, kita kata murtad nyanyo. Baik salah kata dia Islam daripada salah kata dia kafir. Kerana salah kata orang kafir masuk Islam tak ada hukum. Tapi kalau salah kata orang Islam jadi kafir, kena jadi kafir kita. Maka ada ulama kata saya tak tahu. Ada perbahasan bab Ubaidillah bin Jahsy ni. Adakah ayah boleh bayar zakat terus untuk anak-anak tanpa izin anak-anak? Kalau dah dia sanggup, dia bahagian nafkah, maka dia lah kena bayar zakat terus. Tapi kalau anak-anak tu dah dewasa, maka ayah tak ayah tanggung dah. Maka kena minta izin daripada anak untuk bayar zakat terus kerana ibadat orang lain dah dipanggil. Kena minta izin daripada anak. Anak dia izin baru sah kita bayar zakat terus untuk anak kita. Boleh kau tak ajar baca Fatihah untuk ibu bapa walaupun masih hidup supaya beza ibu bapa, supaya biasa ke dia baca Fatihah untuk ibu bapa dia meninggal. Jangan niat lagu ni. Cara ajar dia lagu ni. Lepas pada semaya, jangan niat kata baca Fatihah dah, kok mak kok ayah. Dia duk makan nasi. Nungkai duk ratik-ratik Fatihah lagu tu, duk doa lagu tu pakai mati, cekek tulen gajah tulen bewok kau nama. Jadi cara dia setiap kali lepas pada semaya, royak, kita baca Fatihah hadiah kepada tok-tok nenek kita hok meninggal. Ni amalan kita tok-tok kita ke apa dia? Rasulullah ke apa? Maka baca sedekah Fatihah. Fatihah Allah 3 kali kau ikut. Gapo dia ni? Ya abati Gapo dia kita tak ingat kan? Tu kita tak boleh nak ayat tu. Tafsir tu kena tengok ayat tafsir ya abati. Gapo dia ni cerita bab Nabi Ibrahim kau. Gapo dia ni tak tahu istajar tak. Kau cerita Nabi Yusuf kau kita gapo ni? Lama pun tak ingat ni dah. Tak boleh nak komen. Apa maksud mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan ni dua. Pertama, mengenal dengan dalil-dalil dan tanda. Seperti kita mengaji dalam kitab Tauhid. Dalil Allah Ta'ala ada ni makhluk kita tengok ni. Kerana makhluk ni tak mungkin boleh ada. Mesti ada pencipta dia. Pencipta dia itulah ada Allah. Waktu kenal dengan ilmu. Kedua, makrifat dengan perasaan. Zauqi dengan perasaan. Saat ni kita percaya Tuhan itu ada. Tetapi tidak pernah merasa dalam kehidupan kita keberadaan Allah. Kita kadang-kadang ada orang tu satu hari dia rasa betul Tuhan tu ada rupanya. Dengan apa yang berlaku kepada diri dia, aksiden kau apa tiba-tiba dia tengok sungguh kejadian kata Allah Ta'ala ni yang berkuasa. Dia nampak betul-betul. Pada masa itu dia merasai Allah Ta'ala. Makrifat juga dipanggil. Maka makrifat yang dirasai itu lebih tinggi daripada makrifat yang difahami. Tetapi kedua-duanya dah bagus dah, boleh masuk syurga dah.
Hukum sebut jual beli dalam muamalah, saya jual saya beli dalam mazhab kita wajib bagi benda-benda besar. Seperti beli rumah, beli kereta, kita buat perjanjian tu saya jual saya beli. Tapi kalau beli coklat sebutir main saya jual saya beli, kira benda remeh sangat tak payahlah apa tak apa. Panggil baik ulama atas perbahasan saya panjang dah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.